Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita kat Bycam Studio. Pada bulan ni kita akan menghadapi kejohanan Pesta Bola Merdeka di mana Harimau Malaya akan turun menentang India pada 13 hari bulan dan menentang Palestin atau Tajikistan pada 17 hari bulan nanti. Dua perlawanan yang cukup penting untuk skuad kebangsaan kita dalam persiapan untuk menghadapi Piala Asia pada tahun hadapan. Dan tak lupa juga, inilah peluang kita untuk menambah mata ranking seterusnya, meningkatkan lagi kedudukan pasukan kita dalam ranking dunia. Tapi apa-apa pun, kata orang sebelum pergi berperang, kita kenal dulu siapa musuh kita ni. Jadi untuk video kali ini, jom kita berkenalan dengan pasukan India, Palestin dan juga Tajikistan. Sebagai permulaan, kita tengok dulu kedudukan terkini ranking FIFA. Untuk Malaysia, kita kini berada di kedudukan 134 dunia, Tajikistan di kedudukan 110, India 102 dan paling tinggi adalah Palestin di kedudukan 97 dunia. Sekali lagi kita akan turun menentang pasukan-pasukan yang ranking mereka jauh lebih tinggi dari kita. So, sudah tentu menarik untuk kita lihat sejauh mana kekuatan pasukan kita apabila menentang pasukan-pasukan ni. Apa-apa pun, kita mulakan dulu dengan pasukan India. India pada kali ini dilatih oleh coach yang berasal dari Croatia, iaitu Igor Stimac, seorang coach yang sudah masuk hampir 5 tahun melatih pasukan India. Malah beliau juga berjaya membawa India muncul juara SAFF Championship sebanyak 2 kali, Tri Nation Series dan juga Intercontinental Cup sebanyak sekali pada tahun ni. Jadi pemain yang memegang caps paling banyak buat India adalah pemain yang turut sama menjadi penjaring terbanyak, iaitu Sunil Chhetri, seorang pemain yang cukup legend buat bola sepak India. Malah aku rasa korang cukup familiar dengan pemain ni sebab beliau merupakan penjaring gol ketiga terbanyak di peringkat antarabangsa yang masih aktif di belakang Messi dan Cristiano Ronaldo dengan total sebanyak 92 gol dan 142 caps. Untuk rekod kedudukan tertinggi yang pernah dicapai oleh India adalah pada kedudukan 94 dunia pada tahun 1996 dan paling rendah adalah pada kedudukan 173 dunia pada 2015. Kalau kita tengok pasukan India ni, boleh nampak kesemua pemain-pemain mereka bermain di Liga Tempatan. Melihat kepada pencapaian India pula, mereka menjadi naik juara Piala Asia pada 1964, juara AFC Challenge Cup pada 2008 dan juara SAFF Championship sebanyak 8 kali. Untuk 5 perlawanan terakhir, mereka telah mencatatkan 4 keputusan seri dan 1 kekalahan di mana mereka kalah kepada Lubnan dengan keputusan 1-0. Kalau kita tengok rekod head to head, kita telah bertemu India sebanyak 23 kali di mana kita berjaya mencatatkan 9 kemenangan, 7 seri dan 7 kekalahan. Perlawanan terakhir menentang India adalah pada 2011 di mana waktu tu kita kalah 3-2 kepada pasukan India. Untuk 3 pemain tumpuan, pemain yang aku pilih adalah Sandesh Jhingan yang bermain di posisi pertahanan, Anirudh Thapa yang bermain di posisi tengah dan Sunil Chhetri yang bermain di posisi penyerang. Next, kita ke pasukan Tajikistan. Tajikistan juga dilatih oleh coach yang berasal dari Croatia, iaitu Petar Seg, seorang coach yang ada pengalaman luas melatih pasukan-pasukan seperti Maldives, Georgia dan Afghanistan. Pemain yang memegang caps paling banyak adalah Akhtam Nazarov dengan 74 caps, manakala penjaring terbanyak sepanjang zaman mereka adalah Manuchek Zalilov dengan 20 gol. Untuk rekod kedudukan tertinggi yang pernah dicapai oleh Tajikistan adalah pada kedudukan 106 dunia pada 2013 dan paling rendah adalah pada kedudukan 180 dunia pada tahun 2003. Kalau kita tengok pasukan Tajikistan ni, mereka mempunyai barisan-barisan pemain yang berasing di luar seperti Liga Uzbekistan, Georgia dan juga Turki. Malah ada juga pemain mereka yang berasing di Liga Malaysia. Melihat kepada pencapaian Tajikistan, mereka muncul juara AFC Challenge Cup pada 2006 dan juara Kings Cup pada tahun lepas. Untuk 5 perlawanan terakhir, mereka telah mencatatkan 1 kemenangan, 2 seri dan 2 kekalahan di mana kemenangan mereka hadir ketika perlawanan menentang Singapura dengan keputusan 2-0. Kalau kita tengok rekod head to head, kita baru bertemu Tajikistan ni sebanyak 3 kali di mana kita mencatatkan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Perlawanan terakhir menentang Tajikistan adalah pada 2022 di mana waktu tu kita kalah 3-0 dalam penentuan sepak penalti pada final Kings Cup. Untuk 3 pemain tumpuan, pemain yang aku pilih adalah Amirbek Jurabov yang bermain di posisi tengah, Ehson Pajhambe yang bermain di posisi tengah dan terakhir Manuchek Zalilov yang bermain di posisi penyerang. Yang terakhir kita ke pasukan Palestin.
So, Palestin dilatih oleh coach yang berasal dari Tunisia iaitu Makram Dabouk, di mana tahun ni masuk tahun ketiga beliau melatih pasukan kebangsaan Palestin. Pemain yang memegang caps paling banyak adalah Abdel Latif Bahdari dengan 79 caps, manakala penjaring terbanyak sepanjang zaman mereka adalah Fahid Atal dan Ashraf Nu'man dengan 14 gol. Untuk rekod kedudukan tertinggi yang pernah dicapai oleh Palestin adalah pada kedudukan 73 dunia pada 2018 dan paling rendah adalah pada kedudukan 191 dunia pada tahun 1999. Kalau kita tengok pasukan Palestin, mereka mempunyai pemain-pemain yang beraksi di Liga Tempatan dan boleh kata ramai juga pemain-pemain mereka beraksi di liga luar seperti Sweden, India, Thailand dan juga Indonesia. Melihat kepada pencapaian Palestin, mereka muncul juara FC Challenge Cup pada 2014 dan juara Bagabandu Cup sebanyak 2 kali. Untuk 5 perlawanan terakhir, mereka telah mencatatkan 1 kemenangan, 1 seri dan 3 kekalahan, di mana kemenangan mereka dicatatkan ketika menentang Bahrain dengan keputusan 2-1. So kalau kita tengok rekod head to head, kita telah bertemu Palestin sebanyak 4 kali, di mana kita cuma mencatatkan 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Dan kali terakhir kita bertemu Palestin adalah pada tahun 2015, di mana waktu tu kita kalah besar dengan keputusan 6-0. Untuk 3 pemain tumpuan, pemain tersebut adalah Musab Al-Batat yang bermain di posisi pertahanan, Jonathan Katilana yang bermain di posisi tengah dan juga Tamir Seyam yang bermain di posisi penyerang. Jadi geng, itulah dia sedikit sebanyak info yang aku boleh share mengenai 3 pasukan ni. Apa pandangan korang mengenai 2 game Harimau Malaya nanti? Mampu atau tak kita muncul juara Pesta Bola Merdeka? Macam biasa, boleh komen dekat bawah. So itu saja segmen untuk video kali ni. So aku harap semua boleh like, subscribe, share and comment. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.